Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ramai orang kata setelah Zuraida keluar daripada Bersatu sertai PBM, letak jawatan sebagai Menteri Kabinet, kata mereka kerajaan hilang majoriti, Ismail Sabri Yaakob terpaksa untuk bubarkan Parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, benarkah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah hilang majoriti? Benarkah kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang jadi Perdana Menteri sekarang ini telah hilang majoriti dan terpaksa dibubar segera? Adakah ini akan menggembirakan oleh pihak-pihak yang menggesa Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen? Kalau betul, malangnya tuan-tuan dan puan-puan, walaupun Zuraida Kamarudin keluar daripada Bersatu, kerajaan tidak hilang majoriti dan itu tidak berlaku. 26 Mei 2022, satu artikel daripada shahbudin.com.net bertajuk Zuraida keluar Bersatu, kerajaan hilang majoriti tidak berlaku. Spekulasi serta andaian beberapa pihak bahawa Ismail Sabri Yaakob dan kerajaannya akan hilang majoriti berikutan tindakan daripada menteri yang lompat daripada PKR, lompat lagi iaitu Zuraida Kamarudin keluar daripada Bersatu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM sebenarnya adalah tidak tepat. Ini kerana meskipun Zuraida memaklumkan akan berbincang dengan Perdana Menteri mengenai peletakan jawatannya sebagai Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, beliau dalam masa yang sama turut menegaskan akan tetap bersama dan menyokong kerajaan sedia ada pimpinan Ismail Sabri. Sokongan yang sah kepada Perdana Menteri oleh seseorang itu atas kedudukannya sebagai ahli parlimen bukan kerana letak jawatan daripada kabinet, katanya. Yang mungkin berlaku selepas ini hanyalah Zuraida akan hilang jawatan menterinya berikutan pelantikannya sebelum ini atas kuota Bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, minta maaf. Kadang-kadang ada iklan begitu juga, mengejutkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kekosongan yang ditinggalkan Zuraida itu sudah pasti akan diisi. Oleh pemimpin Bersatu, dan Mahyadin tidak mungkin menunggu lama untuk menamakan calon pengganti itu. Jadi Zuraida hanya akan diganti saja. Penegasan Zuraida yang melompat parti daripada Bersatu itu menyertai PBM tetapi kekal menyokong Ismail Sabri dengan sendirinya menyebabkan kedudukan majoriti kerajaan tidak akan tergugat apa-apa. Dengan peletakan jawatan Zuraida sebagai menteri, kedudukannya pula akan diganti oleh pemimpin lain daripada Bersatu. Ismail Sabri bukan saja boleh terus kekal di jawatannya, malah bebas pula melantik ahli Parlimen Ampang itu untuk memegang apa-apa jawatan lain seperti meneranjui GLC, agensi kerajaan dan sebagainya untuk membalas budi sokongannya kepada kerajaan. Jika Zuraida dilantik mengetuai GLC misalnya, beliau akan menuruti langkah ahli Parlimen Julau, Larry Seng, yang juga sebelum ini keluar PKR dan kini bersama PBM, tetapi menyokong kerajaan yang telah dilantik sebagai pengerusi Majlis Minyak Sawit Malaysia atau MPOC. Hal yang sama juga berlaku sebagaimana Khairuddin At-Takiri, ahli Parlimen Kuala Nerus yang mengumumkan keluar PAS namun kekal menyokong kepimpinan Ismail Sabri. Hakikatnya kedudukan seseorang itu yang berubah parti tidak akan menjejaskan majoriti kerajaan yang diambil kira. Kerana yang diambil kira ialah sokongannya sebagai ahli parlimen. Cuma tindakan Zuraida melompat parti di saat-saat akhir pengubalan akta lompat parti sedang dalam proses akhir untuk dibentangkan di parlimen dengan jelas memperlihatkan akta tersebut begitu penting untuk diwujudkan di negara ini.
Tiada alasan lagi untuk menangguhkannya jika kita ingin melihat dunia politik lebih bermaruah dan tidak dicemari dengan fenomena. Asal hujan saja mesti ada katak-katak yang gairah ingin melompat. Cukuplah setakat ini dan biarlah Zuraida menjadi katak terakhir yang bebas melompat untuk mencari kenikmatan lain. Ditulis oleh Syahabuddin Husin 26 Mei 2022, diterbitkan di syahbuddin.com.net dengan tajuk Zuraida keluar bersatu, kerajaan hilang majoriti tidak berlaku. 26 Mei 2022. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya seorang lagi tokoh politik dipenjara. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini Presiden parti yang baru saja ditubuhkan, tuan-tuan dan puan-puan. Presiden yang baru saja, parti yang baru saja diumumkan, baru saja ditubuhkan, akhirnya telah didapati bersalah dan telah dipenjara selama 3 tahun, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Peter Anthony didapati telah menipu 4 individu termasuk Najib Razak untuk dapatkan kontrak di UMS, kata hakim. Datuk Peter Anthony telah menipu 4 individu termasuk Datuk Seri Najib Tun Razak bagi mendapatkan kontrak kerja operasi dan penyelenggaraan sistem mekanikal dan elektrikal MNE di Universiti Malaysia Sabah UMS bernilai hampir 25 juta ringgit Malaysia untuk diberikan kepada syarikat miliknya Asli Jati Engineering Sdn Bhd. Hakim Mahkamah Session Azura Alwi dalam penghakimannya berkata, Peter telah menipu Najib yang ketika itu Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dengan menyatakan dia mendapat sokongan UMS bagi kontrak kerja MNE fasa 2, sedangkan sokongan yang diberikan oleh UMS adalah bagi projek Smart Partnership. Beliau berkata tertuduh juga menipu Timbalan NAB Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS Profesor Dr. Sharif Abdul Kadir S. Omang, bekas pendaftar UMS Datuk Abdullah Muhammad Said yang juga bekas pengerusi U-Link Property Sdn Bhd dan rakannya Muhammad Syukur Muhammad Din. Terdapat keterangan yang mencukupi katanya bahawa tertuduh telah menipu ketiga-tiga mereka dengan mengaburi pemikiran mereka mengenai projek usaha sama Smart Partnership antara anak syarikat milik penuh UMS, U-Link Property dan syarikat milik Peter Anthony iaitu Asli Jati, katanya. Azura berkata ketiga-tiga mereka yang juga adalah saksi pendakwaan juga dikenakan tindakan tata tertib disebabkan perbuatan bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah itu. Azura berkata, tiada isu ketiga-tiga individu itu ingin mengenakan dan meletakkan kesalahan kepada tertuduh semata-mata kerana tiada keterangan menunjukkan bahawa pertuduhan terhadap tertuduh adalah bermotifkan politik sebagaimana yang dibangkitkan oleh pihak pembelaan. Berhubung pertuduhan memalsukan dokumen, beliau berkata walaupun tiada keterangan langsung yang menunjukkan tertuduh melakukan pemalsuan dengan memasukkan pernyataan palsu pada tajuk surat sokongan kepada Kementerian Keuangan, namun terdapat keterangan bahawa tertuduh sahaja yang mempunyai peluang untuk memalsukan surat berkenaan. Katanya, keterangan menunjukkan bahawa Muhammad Syukur, saksi pendakwaan ketiga SP3, telah menaip draft surat di dalam komputer di pejabat tertuduh dan kemudian meninggalkan surat kosong dengan kepala surat pejabat Timbalan NAB Chancellor UMS. Azura berkata, selepas menilai dan menimbang keterangan saksi, pendakwaan dan pembelaan, Mahkamah telah mendapati versi pembelaan adalah penafian tidak konsisten dan pemikiran semula semata-mata. Katanya, penafian tertuduh bahawa dia tidak pergi ke pejabat bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Najib iaitu arwah Datuk Azlin alias pada 13 Jun 2014 dan menyerahkan surat sokongan kepada Azlin tidak berjaya menimbulkan keraguan munasabah kerana keterangan SP3 dan SP8 mengesahkan perbuatan tersebut, katanya.
Menurut Azura, terdapat keterangan menunjukkan hanya tertuduh yang mempunyai kepentingan terhadap kontrak kerja-kerja MNE tersebut. Sedangkan SP3 dan SP8 iaitu Profesor Dr. Sharif dan SP9 Abdullah secara konsisten menyatakan mereka hanya terbabit dalam fasa Smartship Partnership antara syarikat milik UMS, U-Link Property dan Asli Jati semata-mata, katanya. Azura berkata Peter bersungguh-sungguh untuk mendapatkan projek berkenaan demi kepentingan dirinya sendiri serta syarikat miliknya iaitu Asli Jati. Katanya, jika dinilai secara keseluruhan, terdapat peluang untuk tertuduh melakukan pemalsuan terbabit, tuan-tuan dan puan-puan, dan tindakan itu dibuat secara tidak jujur. Peter Anthony yang berusia 51 tahun dipenjara 3 tahun dan didenda sebanyak RM50,000 selepas didapati telah bersalah kerana memalsukan surat yang berhubung dengan kontrak kerja penyelenggaraan dan perkhidmatan sistem mekanikal dan elektrikal MNE di UMS. Mahkamah membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara sehingga rayuan di Mahkamah Tinggi terhadap keputusan hari ini selesai. Namun memerintahkan denda RM50,000 itu dibayar pada hari ini. Peter Anthony sebagai pengarah urusan syarikat Asli Jati sendirian berhad didakwa memalsukan surat pejabat Timbalan NAIB Chancellor UMS bertarikh 9 Jun 2014, iaitu memasukkan pernyataan palsu dengan niat digunakan untuk tujuan menipu di pejabat Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri di Bangunan Perdana Putrajaya antara 13 Jun dan 21 Ogos 2014. Pertuduhan mengikut Seksyen 468 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda. Demikian tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.